Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. 6 kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 4 manakala 1 kes berada dalam kategori 5. Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga mengongsikan 3 kes telah meninggal dunia. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Juga menyertai sidang media yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Sebanyak 787 kes baru telah dilaporkan yang membawa kepada jumlah keseluruhan sebanyak 132,981 kes. Daripada jumlah kes baru ini, 671 adalah hasil ujian ART yang telah dimuat naikkan ke aplikasi BroHealth. Manakala 116 adalah dari hasil 1,665 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan. Sementara itu, 918 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 126,760 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 6,015 kes. 96 kes aktif di hospital-hospital, manakala 5,919 kes positif sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Pencapaian program vaksinasi kebangsaan bagi mereka yang menerima 3 dos vaksin ialah 61.6% dari keseluruhan penduduk di negara ini. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 12 malam hingga 4 pagi, sebanyak 2 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana satu daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Dalam menunaikan ibadah puasa, antara perkara yang penting yang perlu dijaga adalah kesihatan tubuh badan. Kerana dengan tubuh badan yang sihat akan memudahkan kita menjalani ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain dengan baik, lancar, khusyuk dan tawaduk. Perkara ini antara yang ditekankan dalam tazkirah persediaan menghadapi bulan Ramadan. Majlis diadakan di Masjid Rashidah Sa'datul Bolkiah, Kampung Sungai Akar semalam. Antara yang hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Tazkirah disampaikan oleh Dr. Haji Harapandi bin Dahri, penceramah undangan daripada Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB. Tazkirah juga menekankan umat Islam yang dapat menunaikan ibadah puasa untuk membuat persiapan dengan sebaik-baiknya sama ada dari segi rohani maupun jasmani. Pengetahuan bagi meningkatkan kefahaman mengenai isu-isu pertahanan dan sekuriti tempatan dan antarabangsa serta potensi untuk meluaskan kerjasama keselamatan antara yang dikongsikan semasa Forum Putrajaya 2022 yang berlangsung di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia MITEC. Turut digariskan kepentingan adaptasi kepada realiti sekuriti semasa dalam pembangunan kerjasama awam dan tentera serta anjakan paradigma media sosial dan kesannya terhadap peperangan dan konflik. Mewakili negara Brunei Darussalam ke forum tersebut yang berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Forum bertema Shared Original Responsibility itu dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin bin Tun Hussein, Menteri Kanan Pertahanan Malaysia. Terdahulu, Menteri Pertahanan kedua telah mengadakan perjumpaan 2 hala semasa sesi sarapan pagi bersama Tuan Yang Terutama Dr. Ng Eng Hen, Menteri Pertahanan Republik Singapura. Juga hadir Tuan Yang Terutama Brigadier Jeneral Bersara Datu Paduka Haji Mahmud bin Haji Saidin, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia, dan Major Jeneral Datu Seri Pahlawan Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah menyumbangkan RM80,100
bagi mengadakan majlis keagamaan dan aktiviti takmir di masjid, surau dan balai ibadah seluruh negara di sepanjang bulan Ramadan. Pagi tadi diadakan majlis penyampaian sumbangan di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah di Bandar Seri Begawan. Yang berhormat Datu Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menyerahkan sumbangan tersebut kepada para imam dan pegawai masjid. Sumbangan adalah sebahagian usaha menyokong peranan masjid dalam meningkatkan dan mengembangkan syiar Islam. Juga hadir Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Dayang Faridah binti Haji Jaya muncul johan dalam peraduan semarak Hari Kebangsaan sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-38. Petang tadi diadakan majlis penyampaian hadiah bagi peraduan tersebut di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Johan dengan tajuk gambar Mari Selfie Bersama, Bersatu Hati, Semangat Kemerdekaan, membawa pulang wang tunai RM1,000 beserta sijil penghargaan. Tempat kedua dan ketiga masing-masing disandang oleh Awang Haji Muhammad Yusof bin Muhammad Yassin dan Awang Abdul Hafiz bin Abdul Hamid. Peraduan dianjurkan oleh Bahagian Penyelidikan, Dokumentasi dan Pengiktirafan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kaedah merekod dan melaporkan transaksi penerimaan hasil kutipan zakat fitrah yang diperkenalkan oleh Jabatan Majlis Ugama Islam Brunei MUIB dengan menggunakan sistem teknologi maklumat dihasrat dapat mempermudahkan lagi tugas para amil dalam menyediakan laporan secara sistematik. Perkara tersebut dijelaskan semasa majlis penyampaian tauliah amil zakat fitrah dan zakat harta kepada amil-amil yang dilantik di seluruh negara bagi tahun 1443 hingga 1444 Hijrah. Majlis diadakan di Masjid Suri Seri Begawan, Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis, Madang pagi tadi. Penyampaian sijil tauliah disempurnakan oleh Pengiran Datu Seri Paduka Haji Bahrum bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Tahun ini 348 orang amil dilantik bagi 142 kawasan tempat mengutip zakat di seluruh negara. Juga hadir Awang Haji Abdul Aziz bin Haji Yaakob, Setiausaha Jabatan Majlis Ugama Islam Brunei MUIB. Majlis yang sama juga diadakan di Masjid Muhammad Bolkiah, Kampung Serusup. Penyampaian sijil tauliah disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datu Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i. Di daerah Belait pula, majlis berlangsung di Masjid Muhammad Jamalul Alam. Penyampaian sijil tauliah disempurnakan oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Kupu SB. Manakala di daerah Tutong, majlis diadakan di Masjid Hassanah Bolkiah. Sijil disampaikan oleh Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali, UNISA. Di daerah Temburong pula, majlis menerima sijil tauliah diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekan Bangar. Penyampaian sijil tauliah amil disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Serudin bin Haji Timbang, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama.
Pendakwa raya hari ini menghadapkan pertuduhan terhadap seorang lelaki warga Bangladesh berusia 42 tahun atas kesalahan pemerdagangan manusia. Khairul Bashar didakwa dengan 2 pertuduhan di bawah bab 4 Perintah Pemerdagangan dan Penyeludupan Orang 2004 kerana melakukan kesalahan pemerdagangan orang. Siasatan yang dijalankan oleh Unit Siasatan Pemerdagangan Manusia, pasukan polis di Raja Brunei mendedahkan bahawa defendant adalah dikatakan memperdagangkan 2 mangsa warga Bangladesh ke negara ini pada tahun 2018 secara penipuan bagi tujuan buruh paksa. Kejadian tersebut berlaku pada tahun 2018 sebelum mula berkuat kuasanya Akta Anti Pemerdagangan Orang Penggal 230 yang ada pada masa ini. Jika didapati bersalah, defendant boleh dikenakan denda tidak melebihi RM1 juta, penjara maksimum 30 tahun dan sebat. Kes akan didengar semula di Mahkamah Tinggi pada 11 April 2022. Jabatan Daerah Temburong Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri pagi tadi mengadakan kempen kebersihan dan penanaman pokok di sekitar bangunan jabatan-jabatan kerajaan di Pekan Bangar. Menyertai kempen Pangeran Muhammad Amir Mubarak bin Pangeran Haji Hashim, Pemangku Pegawai Daerah Temburong. Aktiviti tahunan ini merupakan salah satu usaha untuk membudayakan kepentingan menjaga kebersihan dan menyokong inisiatif protokol hijau. Melalui Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Jabatan Daerah Temburong akan menanam sebanyak 124 pokok yang dihasratkan bagi pengurangan jejak karbon di negara ini. Juga menyertainya Ahli Majlis Mesyuarat Negara. 25 peserta memperdengarkan bacaan Al-Quran masing-masing semasa musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat akhir kebangsaan bagi tahun 1443 Hijrah yang diadakan hari ini. Acara berlangsung di Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanah Bolkiah, Bandara Seri Begawan. Pada sebelah pagi, 20 orang peserta bertanding bagi kategori B, C, D dan E. Manakala 5 lagi peserta memperdengarkan hafazan bagi kategori A pada sebelah petang. Musabakah menghafaz Al-Quran berserta pemahamannya merupakan acara tahunan yang dikendalikan oleh Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims bagi menggalakkan umat Islam di negara ini supaya berjinak-jinak mencintai Al-Quran melalui hafazan. Sesi pendaftaran kemasukan bagi pelajar-pelajar baharu Skim Tilawah Al-Quran Remaja STAR kali ke-25 bagi tahun 2022-2023 dilaksanakan baru-baru ini secara maya. 142 orang pelajar diterima untuk mengikut skim tersebut iaitu 108 pelajar dari daerah Brunei dan Muara, 17 pelajar dari daerah Belait, 8 pelajar dari daerah Tutong dan 9 pelajar dari daerah Temburong. Pemilihan pelajar adalah hasil sesi temuduga yang telah dijalankan pada Januari lalu. Program Ta'dil As-Suluk diteruskan lagi tahun ini secara dalam talian melibatkan pelajar-pelajar Sanah 11 dari Mahat Islam Brunei Tutong. Program antara lain membahaskan mengenai kesalahan-kesalahan di bawah Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 dan Bab Darar Syar'i di bawah Akta Undang-Undang Keluarga Islam Penggal 217. Program Anjuran Unit Perundangan Islam bersama bahagian penguatkuasa Ugama dan Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama ini juga menerangkan mengenai langkah-langkah menangani gejala sosial. Beberapa perkhidmatan dalam talian di laman sesawang Kementerian Pembangunan dikemas kini bagi memudahkan orang ramai menghadapkan permohonan tanpa perlu berurusan ke kaunter-kaunter perkhidmatan secara fizikal. Borang permohonan juga kini boleh dimuat turun.
Antara perkhidmatan yang dikemas kini termasuk permohonan hal ehwal bekalan air, permohonan permit jalan raya, pendaftaran juruukur tanah berlesen dan permohonan mengikuti skim perumahan negara. Untuk mengakses perkhidmatan tersebut, layari portal rasmi kementerian berkenaan di www.mod.gov.bn. Perkhidmatan tersebut walau bagaimanapun hanya bagi menghadapkan permohonan baharu sahaja dan orang ramai dikendaki mendaftar masuk menggunakan akaun eDarussalam. Permohonan hanya akan diproses setelah semua maklumat yang dikendaki lengkap diisi. Perkhidmatan pesanan ringkas SMS dan email akan dihantar kepada pemohon jika permohonan berjaya diterima.